Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah. Wa qala ba'dul fuqaha innahu la tawzi'a fi hazihil uqubati. Dan telah berkata oleh setengah daripada ulama-ulama fiqh. Yakni orang yang pandai fiqh, lagi pula orang yang merti. Saat ni dia katanya innahu la tawzi'a fi hazihil uqubati. Bahwasanya la tawzi'a. Dia makna kata tiada jenis gapo dia membahagi ataupun mengheceh. Di mana la tauzi'a, tidak jenis boleh membahagi, orang panggil la tu la nafi jenis. Dia kata tidak boleh membahagi dan tiada jenis boleh mengheceh fi hazihil uqubati. Baca molek. Pada ining segala dera-dera ni. Dera mana? Kalau muharib saat ni tu dia bunuh orang, maka dibunuhkan dia. Kalau muharib orang lawaikan Allah, lawaikan Rasul, lawaikan imam pemimpin, kalau dia saat ni bunuh orang pencuri, makna dia tu disolahkan. Di batai taman ko ataupun kayu pak perdahat ko dah. Kemudian kalau dia saat ni pencuri saja muharib saat ni, maka dikerak tangi ataupun potong tangi. Kalau curi terik dua pula, makna dipotongkan kaki yang berselisih daripada tangi. Kalau tangi kanan, kaki kiri. Dah. Dan kata ulama fiqh tak boleh nak mentauzik, tapi nya walil imamil khiyar. Dan sabitlah bagi imam, bagi pemimpin saat itu al khiyarunah. Pilih bagi imam tu boleh pilih. Makna kata tak boleh nak bagilah, tu imam pilihlah. Beri kepada imam tu boleh pilih kan? Fil hukmi, pada hukum salata ay al hukmil mazkuri, pada hukum yang disebut akan dia. Mana hukum disebut? Al qatlu wasalbu wal qat'u, lagi pula wan nafyu, tu hukum yang disebut. Ada nak kata walil imami al khiyaru, bagi imam saat itu boleh pilih mana? Fil hukmi, pada hukum salata, pada hukum ay fil hukmil mazkuri, pada hukum yang tersebut. Mana hukum tersebut? Iaitu wahwa apa? Al-qatlu was-salbu wal-qat'u wan-nafyu. Makna kata imam tu boleh pilih daripada hukum yang tersebut, daripada membunuh kalau dia tu bunuh orang. Masalah kita tak as-salbu kalau dia bunuh orang dan curi di tengah jalan. Ataupun kita tak al-qat'u, dia saat ni tu curi saja. Ataupun dia tu pengeropok. Pengeropok di tengah jalan, menakuti orang tengah jalan, orang ni dia kena hambat tubik pada kampung tempat ataupun negeri itu. Hukum-hukum bi ayyi wahidatin minha, dengan yang mana satu daripada hazil uqubat. Imam boleh pilih. Kalau ada imam nampak tak orang ni kena bunuh, maka imam bunuh. Orang ni kena solat tepat ke? Solat dia saning pada kayu cabai pardanah, kayu cabai pak ataupun kayu pak dahat, ataupun orang ini kerak tangi. Hak tu orang panggil imi itulah memilih pada nak menghukum dan nak menderakan dia. Dia kalau dia beri pilih imi pada hukum saat ni tu beri pilih bagi imi pada menghukumkan akan dia dengan yang mana satu daripadanya. Pilih saat ni tu hasbama, takluk kait pada al-khiyar. Beri pilih bagi imi tu hasbama yarahu, sekira-kira nampaklah ia al-imam. Imam tu nampak apa dia? Akan ayya wahidati minha, akan yang mana satu daripada hukum apa dia? Ayya wahidati minha ay min hazil uqubah minal mashalati, daripada kemaslahatan. Imam nampak kata kemaslahatan kalau bunuh, maka dibunuhkan dia. Kalau imam nampak kata molek sebelah balik solar di kayu pak perdahat, maka disolahkan dia. Hak tu dia panggil tengok kemaslahatan tu lagu mananya. Wa in kanat lahum fi'atun yarji'una ilaiha kanu bughatan. Tengok. Dan jika adalah bagi mereka itu, bagi siapa dia? Bagi al-muharibina, bagi fuak-fuak yang menetekan akan imam, yang dia deraka ke Allah dan deraka ke Rasul. Sabit bagi al-muharibin, orang-orang menetekan imam ni.
Orang lawankan masalah imam ataupun pemimpin. Fi'atun. Ada satu kumpulan lagi. Ada satu puak lagi. Yarji'una ilaiha. Yang kembali mereka itu. Ilaiha. Kepadanya. Kepada hazil uqubat. Jika ada bagi mereka itu, bagi al-muharibin itu satu kumpulan yang terpulang ia mereka itu, yang terpulang mereka itu fi'ah ilaiha kepadanya, kepada hazil uqubat, kepada ini dera-dera ni kanu nascaya adalah mereka itu buratan. Gapo burah? Yakni orang-orang yang zalim. Tu tengoklah, jika ada bagi mereka itu, bagi muharibin, satu kumpulan yang terpulang mereka itu kepadanya, kepada hazil uqubat, kembali kepada ini dera nasib mereka itu satu kumpulan yang zalim. Cara ni. Jadi pak muharibin, orang menetapkan ime, orang melawan ni ke ime, dia saat itu daripada kumpulan yang terpulanglah mereka itu. Fi'atun yurja'una ilaiha. Ataupun fi'atun yarji'u yang terpulang. Ataupun macam yurja'una ilaiha. Yang dipulangkan kepadanya. Kembali ke mereka itu ni. Fi'atun satu kumpulan. Yang dikembali. Yang diterpulang akan mereka itu. Ilaiha ay ila hazil uqubat. Kenapa boleh kata kembali mereka itu kepada dera-dera kena bunuh. Ataupun kena solah. Ataupun mereka saat itu dikerat tangan. Kanu buratan. Adalah mereka itu satu kumpulan yang zalim. Zalim di kawasan itu. Lagi pula menetapkan email. Lagi pula curi dalam negeri. Ataupun dia bunuhkan orang. Ataupun dia saat itu kita kata merapok di tengah-tengah jalan. Maka mereka itu satu fi'ah ini juga akan dipulang mereka itu kepada ini ukubat. Hak tu serah pada email lah. Email nak bunuh ke email nak salah. Hak tu serah pada email. Walahum dan sabit bagi mereka itu, bagi al-muharibin. Bagi orang-orang yang jahat. Ataupun bagi orang-orang yang zalim. Ya dia tu saat ni tu menetapkan ime. Dan dia mengkucah dari negeri saat ni tu akan segala beberapa perkara. Daripada membunuh. Daripada mencuri. Daripada mengeropok. Daripada apa lagi. Daripada dia saat ni tu. Dikatakan pemerapok ataupun curi. Ataupun kita terbunuh orang. Bagi al-muharibin ni. Ahkamun. Beberapa hukum-hukum ni. Bagi dia saat ni tu segala hukum-hukum ni. Hukum ni mana? Tuzkaru. Yang disebut akan dia akan hukum ni. Fi kutubil fikhi. Di dalam segala kitab-kitab fiqh. Hukum ni ada sebutlah. Kata dulu saat ni tu. Hak tu ayat kita faham daripada surah ayat. Ataupun surah ayat dulu yang kata an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw. Pak hukum. Hak tu dia panggil surah ayat ataupun surah ayat pak hukum. Kama dia mari di sini ni ulama fiqh kata tidak membahagi, tidak mengheceh. Hak ni serahlah kepada ime nak bunuh, serah pada dia. Ime nak salah pun serah pada dia. Maka ime nampak kebaikannya dan masalah orang kena bunuh, maka bunuh. Ime nampak tak kena gak, kena hambat. Hambat tu baik pada negeri. Tengok. Thumma dzakara subhanahu anna man tabah. Kemudian telah menyebutlah ia Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menyebut. Tengok weh. Thumma zakara, kemudian telah menyebutlah ia imam, ia Allah taala. Menyebutlah ia Allah Subhanahu wa taala anna man taba, akan bahasa mereka yang bertaubatlah ia man. Dia tu bertaubat. Tapi dia tu lawan email lah belum pada tu. Dia satu kumpulan, satu puak yang menetai ime, yang membunuhkan orang dalam negeri, ataupun dia tu bercuri, ataupun dia merokok di tengah jalan. Tapi dia bertaubat. Bertaubat qablal qudrati alaihi. Sebelum daripada menguasai, menguasai ime, alaihi, ke atasnya, ke atas man. Jadi sebut Allah Ta'ala. Jadi orang ni dia tu curi dalam negeri, dia tu lawankan imam, dia tu memerontakkan imam, tapi sebelum daripada tu dia karut dalam negeri, curi dalam negeri, bunuh orang dalam negeri, dia tu lawankan imam, tapi dia bertaubat.
Bertaubat saat ni tu sebelum dimenguasai oleh email ke atas dia. Perak ni. Jadi makna kata hidup curi dalam kota ataupun dalam negeri. Dia kenakkan orang, dia merotak di dalam negeri. Siapa jadi berkucah dalam negeri. Duk mari tak ada imam saat ni tu nak menguasai. Tak ada email perintah kata, kita igat dia weh. Ataupun kita saat ni tu, kita pergi berlawan dengan dia. Email tak ada turunkan hukum menguasai atas dia. Dia taubat belum pada tu. Dah. Kama dia bertaubat, sebelum daripada email menguasai di atas dia. Faqad afallahu anhu, maka sesungguh memaaf oleh Allah daripadanya. Amiru bangun diri. Faqad afallahu anhu, maka telah memaaf dan mengampung oleh Allah daripada mantabah. Jadi apabila dia saat ni tu dia minta ampun dengan Allah, kata dia tu silap dah duk bunuh orang dalam negeri, dia tu memerontak lagi akan imam, dia tu orang menetekan imam, lepas tu dia bertaubat sebelum daripada imam menguasai ke atas dia, maka dia bertaubat dia saat itu diampung dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tengok. Walidzalika, dan kerana demikian itu, aima zukira min zikrihi ta'ala anna man taba qabla qudrati alaihi yalzamul imam an yad'uwahum ila ta'atihi qabla an yabda'ahum bil qitali. Tengok. Apa negara bangun diri ni. Walizalika, dan kerana dimakan itu, aima zukir min zikrihi ta'ala anna man taba qabla al qudrati alaih. Sebut Allah Ta'ala, mereka yang bertaubatlah ia akan Allah sebelum daripada imam menguasai dengan peraikan dia ataupun dengan penjarakan dia. Imam turun perintah tai, kita berlawan dengan dia, kita perai dengan fok-fok pemberontak ni, fok-fok lawankan imam, lawan pemimpin ni, tapi imam belum lagi menguasai. Maka menyebut Allah Ta'ala, anna man taba qabla al-qudrati alaih, kata Nabi, yalzamul imam, lazimlah oleh imam, lazimlah oleh pemimpin, ayyad'uwahum, bahawasa menyerulah ia imam. Imam tu kena menyeru, imam kena mengajak hum akan mereka itu akan mentabasa ni. Kena menyerulah kepada fok-fok ni kepada buah ataupun kepada satu kumpulan yang melawankan iman. Ayyad'uwahum, bahasa menyeru dan mengajak ya iman, hum akan mereka itu akan mentabah ataupun kepada fi'atan, satu kumpulan. Ya apa dia? Satu kumpulan yang melawan iman, ataupun hum akan mereka itu akan al-muharibin, orang yang melawankan iman tu. Mengajak oleh imam ila ta'atihi, kepada taat kepada Allah. Imam tu kena mengajak mereka yang melawankan imam, yang menetekan imam, imam kena ajak dia mari taat kepada Allah. Menyeru saat ni tu qabla an yabda'ahum, sebelum daripada memulailah ia imam, hum akan mereka itu akan al-muharibin, memulaikan akan mereka itu ni bil qitali, dengan berperang. Perak ni. Jadi fok-fok ni satu kumpulan saat ni tu orang panggil gapo dia? Yakni fok-fok yang duk menetekan imam, yang duk melawankan imam. Maka dia melawankan imam saat ni tu, kalau dia tak bertaubat dengan Allah, makna imam tu boleh ambil hukum. Kalau dia duk curi dalam kota, maka imam saat ni tu dah duk curi dalam negeri ataupun dalam tempat saat ni, maka imam tu boleh nak bunuh dia, ataupun imam saat ni boleh saat ni tu nak kerat tangan dia, ataupun imam boleh nak salah dia, kalau sekira dia tak bertaubat dengan Allah. Tapi kalau dia tu bertaubat dengan Allah, dia bertaubat dengan Allah, maka kita kata imam saat ni tu kena seru dia mari taat kepada Allah, patuh kepada Allah, sebelum daripada imam tu kita dengan berperang. Kalau imam kita dengan perang dah, dia pergi mati celah tu, dia berdosa dah. Makna kata dia saat ni tu silap sangat-sangat. Mana kan supaya kita tahu dalam negeri ni,
ada pemerapok, ada yang bunuh orang, duk menetekan imi. Maka imi kita kata kita perang dengan fuak ni. Maka fuak ni saat ni tu kita perang, imi pun perang dia, maka dia tu mati. Maka dia tu mati saat ni tu, nah, mana kata keadaan dia tu berdosa, ataupun dia saat ni tu boleh, kalau imi takat boleh nak bunuh dia, nak solah dia, mana tak salah dah bagi imi, sebab dia tidak bertaubat kepada Allah, kerana imi tu sudah akad teh, ialah latih ke, lagi pula suruh dengan berperang. Sebab tu kalau misalnya ada satu pemerapok, satu ada pemberontak, satu orang lawan kerajaan, tapi sebelum daripada pemimpin-pemimpin saat itu, bersuara kata kita berlawan dengan dia, kita merotak dengan dia, kita berperang dengan dia, maka ketika tu kalau dia tu kena igat, itu serah kepada imi. Imi nak bunuh, bunuh. Kalau imi nak macam tekak. Kalau imi nak salah, pun salah. Tapi kalau dia bertobat belum pada tu, hak tu orang panggil tak boleh lah imi saat ni nak bunuh dia. Sebab tu ampun daripada dosa-dosa dia. Wa qad fa'ala zalika, dan sesungguh memperbuatlah dimakan itu, dimakan mana? Mazukir min luzumil imami ayyad'awahum ila ta'atihi qabla an yabda'ahum bil qital. Tak situ. Wa qad fa'ala zalika, dan sesungguh memperbuat akan dimakan tu. Tengok weh, tengok budak-budak ni semua jangan duk nerah. Wa qad fa'ala zalika, dan sesungguh memperbuat akan dimakan itu, dimakan mana? Ai ma zukira min luzumil imami, daripada melazimkan imam, ayyad'awahum ila ta'atihi, bahasa menyeru imi akan mereka itu akan al-muharibin ila ta'atihi, kepada taat kepada imi, qabla an yabda'ahum bil qital, belum daripada imam titah mereka dengan perang. Kalau imi sudah titah mereka dengan perang, kalau mereka tu kena pegang, mereka kena igat, itu serah pada imi. Kalau imi nak bunuh, imi bunuh. Kalau imi nak solah di kayu pak berdahat, imi solah. Kalau imi nak kerat tangan, hak tu serah kepada imam. Sebab mereka salah. Tapi belum daripada mereka dan iman, apa? Belum daripada akad teh, dan belum daripada titah perang, kalau mereka tu bertaubat, mana imam kena maaf, sebab teh sudah maaf. Dan perbuatkan pekerjaan ini, oleh siapa dia? Aliyun, oleh Sayyidina Ali. Mana melazimkan imi, melazimkan Sayyidina Ali. Orang panggil apa dia? Nyeru mereka, dakwah mereka, mengajak mereka klik kepada Allah, dan imam saat ni tu belum lagi apa? Latih ke dan suruh dengan perang. Maka perbuatan ni oleh Sayyidina Ali. Ali pernah buat lagu ni weh. Ada waqad fa'ala zalika Aliyun ibnu Abi Talibin. Buat ma'aman kharaja alaihi, serta mereka. Ali pernah buat ni. Ali biasa jadi kerajaan 2-3 tahun selepas ada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Maka ada satu pemberontak, satu kerajaan Ali, lagi pula ada orang yang melawani Ali, dan pula ada orang yang merotak Ali, ada orang saat ni tu menetekan Ali. Maka Ali buat lagu nah. Tengok. Perbuat Ali perbuat ma'aman serta mereka kharaja, yang keluar Yaman, alaihi, ke atasnya, ke atas Ali. Tak usah ikut Ali weh. Kenapa? Zaman ni, zaman Zainal Ali ni, ayat dah orang kena ke Ali dikatakan Syi'i. Lepas tu ada satu pemberontak lagi tak kena kepada Ali, kena kepada Muawiyah. Siapa dia mereka ni? Minal Haruriyin. Siapa dia Haruriyin? Yakni satu kelompok, satu puak yang menetekan Sayyidina Ali. Faham tak? Tulis situ bahawa tu Al-Haruriyin. Apa dia Haruriyin? Haruriyin ni yakni satu kelompok dan satu puak al-muharibin yang duk menetelah ia akan Sayyidina Ali. Maka Ali perang selalu dengan mereka. Hadap Ali tak perang lalu. Nah, Ali ni pedaya panjang. Nah, pedaya tu kalau dia pacung sekaligus, kalau orang 5 orang putus kepala. Kalau 3 orang, 3 orang. Ya, pedaya gede Ali. Dia lepas pedaya piah, pedaya makan habis. Kalau orang 5 orang, ni orang panggil tu hewi kepada Ali. Kelebihan Ali. Kehebatan Ali pedaya, kalau dia lepas piah, kalau 5 orang putus kepala. Kalau 3 orang putus kepala. Tu pedaya Ali. Maka masa Sayyidina Ali jadi khalifah, ganti selepas daripada Sayyidina Uthman Ibnu Affan, maka Ali naik kerajaan. Jadi Amirul Mukminin. Maka ketika tu ada orang menetai Ali.
ada pemerata Ali, ada lawan kerajaan Ali daripada Al-Haruriyin. Maka Ali buat kena? Ali serah lalu tak. Ali tak serah. Ali nasihat pada mereka, hei, fok-fok yang duk merontak aku ni, fok-fok duk lawan kerajaan aku ni, minta kembalilah kepada Allah, minta kamu kembalilah kepada Tuhan, bertaubat kepada Tuhan, minta kembali kepada Allah, kamu jangan duk buat macam ni. Ali tak ada perah lalu, dan Ali tak ada titah kata perah. Maka saya nak makan mana? Masa Sayyidina Abu Bakar. Tengok, selepas pada Nabi mati, Nabi wafat, Abu Bakar nak khalifah. Apabila Abu Bakar nak khalifah, ramai jatuh agama. Ramai jatuh agama. Maka Abu Bakar kata, kembali kamu kepada Allah, kembali kamu kepada Islam. Pada saya kembali. Ramai sangat jatuh agama sebab wafat Nabi SAW. Apabila pemimpin royak pas sekali seru suruh bertobat pada Allah, suruh kembali pada agama Islam, tak saya kembali. Hak itulah Abu Bakar kita perang dengan mereka, kita serang mereka, kita akan bunuh mereka, baru pergi perang. Maka Ali saat itu apabila ada pemberontak dia, orang gulawai dia, orang tak kena pada kerajaan dia, Ali tak ada suruh perang lagi. Ali nasihat dulu, kembali pada Allah, kan? An yad'uwahum ila ta'atihi qabla an yabda'ahum bil qital. Tengok, wa ra'a anna qalilan mimman kharaja, dan nampaklah ia Ali anna qalilan, akan bosa sedikit, sedikit tak banyak lah, sedikit tak banyak, mimman kharaja, daripada mereka, kharaja yang keluar ia, yang terbit ia, alal a'immati, di atas pemimpin-pemimpin, di atas imam-imam, fil usuris sabiqah, pada masa-masa yang terdulu. Jadi Ali duk tengok mari, duk tehak mari, duk nampak mari, golik ke daripada mereka yang keluar daripada imam, sedikit sangat daripada orang yang tak ikut akan imam. Ia keluar pada imam, merotokkan imam, lawankan imam pada masa-masa yang telah lalu. Lahum, bagi mereka itu, bagi man kharaja alal a'immatis sabiqah, tak molek dami. Lahum, Harif. Lahum, bagi mereka itu, bagi man kharaja alal a'immati fil usuri sabiqah, maqasidu diniyatun, yakni segala kosak-kosak ke, segala tujuan yang bahasa agama tak ada. Jadi Ali duk tengok mari, jadi ramah daripada orang pemberontak bagi imam, orang yang keluar daripada imam, orang yang tak ikutkan imam, dia saat ni tu kosak-kosak tertengok agama kurang. Heran ni. Orang ni kita tahu fok Syiah, dia turun Ali, dia tak turun Muawiyah. Lepas tu apabila Ali turun kerajaan, lepas tu Ali saat ni tu tak sia dah jadi kerajaan, maka keluar daripada Ali tu ramai panggil fok Khawarij. Maka golek ke orang hak tu baik, tak sia ikut imam, merotak imam, maka lawankan imam, lawankan Allah. Sikit sangat ya hak tu baik daripada imam tu, kosak tertengok tujuan agama. Golek ke nak jadi tujuan peribadi. Heran ni. Kebanyakan nak jadi tujuan peribadi. Tujuan agama tu kurang sangat dengan supaya kita tahu ni. Ali tak ada jadi kerajaan. Tu baik kerajaan, turun kerajaan, maka naik Muawiyah. Apabila naik Muawiyah saat itu, maka timbul satu kelompok, orang panggil kelompok Khawarij. Maka kelompok Khawarij, ku tak mau turun. Ali, ku tak mau turun. Muawiyah, ku tak mau turun. Aku nak duk caranya orang yang ikut sunnah Allah dan mengikut sunnah Nabi. Aku nak turun tu, patu lain daripada tu, ku tak mau turun. Jadi Ali kata, ku duk tengok mari, ku duk kelih mari, ku duk lihat mari. Semua orang duk keluar daripada kelompok-kelompok ni. Atau si turun imam, atau si ngikut akan pemimpin, golik ke dia saat ni tu, bukan tujuan agama. Dak sikit sangat tujuan agama, golik ke nak jadi tujuan peribadi. Faham tak? Pom prakyuk, pola ni lah. Atau si turun tak imam. Sebab apa? Tak mau turun tak imam. Sebab peribadi ke? Sebab peribadi banyak ke? Sebab tak pelagang ngata imi, tak pergi sejid buat Jumaat di tempat lain suku. Sebab apa? Sebab nawi orang tu kunjung dia, peribadi dia pun perakyuk dia. Kalau orang ikut dia ramai, dia boleh buat satu Jumaat ataupun satu kumpulan ya suku sakat, boleh tarikkan duit kongkang periti ni. Orang panggil tujuan peribadi banyak. Tu Ali katanya.
wal ghalibu. Tengok Ali kata lagi. Dan bermula ghalib. Kebanyakan. Alaihim. Ke atas mereka itu. Ke atas man kharaja. Alal a'immati. Fil usuri sabiqah. Tak ramai mulai. Wal ghalibu. Nah tengok mulai adik-adik. Jangan duduk jenera. Wal ghalibu. Dan bermula kebanyakan. Kebanyakan apa dia? Alaihim ke atas mereka itu, yakni ke atas al-gaba man kharaja alal a'immati fil usuri sabiqah. Yakni orang-orang yang keluar, yang terbaik daripada pemimpin, maka kebanyakan dia saat ni bukan kosak kerana agama. Bukan tujuan agama, bukan tujuan dinillah, bukan tujuan nak meninggi agama Allah, tapi al-maqasidudz dzatiyatu, ialah segala kosak-kosak dan tujuan-tujuan dan silaran-silaran az-dzatiyatu yang bahasa diri. Orang panggil pun perayuk lah, kecek bahasa kampung kita lah ni. Kalau bahasa siang panggil kerana pun perayuk, kerana hasilnya mari untuk diri. Lagi pula an-nafsaniyatu, orang panggil pun perayu ataupun tujuan yang bahasa diri, lagi pula yang bahasa nafsiyah. Ni bahasa diri. Orang panggil pun perayu untuk diri lah. Kebanyakan cuba tengok. Jadi nayuk tujuan apa? Jadi tok menir tujuan apa? Tapi masalah kita tahu, Sayyidina Ali kata, aku dok tengok mari fuak pemerontak akan imej, lawan akan imej. Kurang sangat aku tengok sikit sangat dari kerana tujuan nak meninggi agama Allah. Bahkan kebanyakan tujuan diri belaka. Tengok kita tengok dah. Supaya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, kenapa dia tak saya turut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia merontakkan Nabi? Kerana orang panggil tujuan untuk diri. Sebab apa boleh rapik dengan Quraisy, dia rapik dengan Yahudi, dia bolehkan pengkat-pengkat dia tu dalam Yahudi, maka dia bolehkan masalah martabat dia daripada Yahudi, maka dia bolehkan hasilan-hasilan daripada Yahudi. Sebab tu dia lawankan Nabi, sebab tu dia mengontak Nabi, sebab tu dia tak pelanggar dengan Nabi, sebab tu dia galai Nabi dan galaikan Allah. Orang panggil tujuan untuk diri. Lepas tu kita tengok daripada fuak-fuak Syiah. Ia tak belaga dengan Muawiyah. Bukan tujuan masalah agama, iaitu tujuan untuk peribadi dan pula untuk diri yang bahasa an-nafsaniyah. Tengok lagi. Walidzalika, adik-adik semua weh. Dan kerana dimakan itu. Tengok mulai. Walidzalika, dan kerana dimakan itu. Dimakan mana? Ai al-maskuri min ru'yatihi anna qalilan mimman kharaja alal a'immati fil asri sabiqah. Belakang tu mak wang ada podok nera belakang tu. Dan kerana dimakan itu, dimakan mana? Tak molek dami. Ai al-maskuri, yang tersebut, min ru'yatihi, daripada melihati, tak molek. Walizalika, dan kerana dimakan itu, dimakan al-maskuri min ru'yatihi anna qalilan mimman kharajah mihazani. Yang tersebut daripada melihati bahasanya sedikit sangat mimman kharaja alal a'immati fil usuri sabiqah ni. Maqasidu diniyah, yakni tujuan agama ni. Qallama ra'ayna minhum, sedikit sangatlah kenapa oleh kami tak molek. Qallama, baca qallama, sedikit sangatlah. Ra'ayna, telah melihatlah oleh kami. Katanya musannif kita, minhum, daripada mereka itu, daripada al-muharibin ataupun man kharaja alal a'immati fil usuri sabiqah. Sedikit sangat yang kami lihat, sedikit sangat yang kami tengok daripada al-muharibin, man najaha, mereka yang telah berjaya ia, mereka yang telah najah ia, mereka yang telah beruntung ia. Sikit sangat. Orang lawan pemimpin, golek ke hujung jatuh dia, orang panggil kelai kabut. Hujung jatuh dia, dibunuhkan akan dia. Hujung jatuh dia, dipacungkan tekak. Hujung jatuh dia, orang panggil dia kemerah. Ni. Supaya kita, kalau duduk dalam kampung, kita tak pakarkan imam. Ya, ada unik Allah, ada unik kampung, ada unik pakar. Okay? Kita tengok unik Allah, Quran dah hadis. Tu unik Allah. Lepas tu unik kampung, ada siap-siap dah.
Tok Meni, Tok Nebeh, lagi pula Nayuk, lagi pula Tok Ime. Tu unai kapung. Pasti ada unai pakak. Pakak mana? Kalau siapa ya tak tubik jemaat 3 kali, kita semua pakak bih. Ngatuk Meni, ngatuk Nebeh, nganayuk, ngatuk Ime. Kalau siapa ya tak tubik jemaat dalam 3 kali, dalam sebulan, apabila ia mati, fak kita semua tak sah pergi bacakan kulhu, semua fak kita cara dah lepas fardu ain ya. Fardu kifayah. Setengah kapung hukum pakak tu. Hukum pakak setengah kapung tanah. Kalau siapa ya tak tubik jemaat 3 kali, maka kita semua ni, pakak semua tak pergi baca kulhu. Lagi pula kubur hak kita pakak kata tunggu kubur, tak tunggu kubur. Tu hukum pakak. Lepas tu apabila dia ni mati sungguh, dia tinggal jemaat, tak pergi jemaat 3 kali. Maka mari semaya tahiyah, qada Tok Imi, Tok Khatib, Tok Bilal, lepas tu seorang 2. Qada 4-5 orang untuk lepas fardu kifayah. Adapun orang lain, Tok Imi tak panggil dah. Lepas tu keluhu mahya, semua fakkan makan ke apa tak girah mahya. Kerana dia salah dengan hukum pakak. Dan banyak setengah-setengah hukum pakak daripada kampung setengah-setengah tu, dia buat macam tu. Dah. Lepas tu hasil hukum pakak lagi pula setengah kampung saat ni tu kan. Apabila seorang tu mati, dia ada duit syarikat, dia panggil syarikat mati. Maka syarikat mati tu dia cabut mari pada si mati tu 50,000. Untuk buat semaya, untuk carakan kapal, untuk buat jamu orang, lepas tu buat tunggu kubur, tu dia ada. Tapi masalah kalau apabila orang ni dia lakahkan hukum pakak, maka dia tak berjaya. Satunya orang tak tunggu kubur dia, yang kedua orang semaya pun kurang, maka orang tak gimuh dia baca kulhu, makna kata dia jadi kemera. Lepas tu katanya musannif kita, aku kami duk tengok mari orang deraka kepada imi, orang tak turutkan pemerintah, orang melawankan Allah dan Rasul, maka sikit sangat kau tengok orang tu berjaya. Kan? Manajah. Kenapa tengok? Orang yang lakah, orang yang tak turut, orang yang tak ikut dengan cara Nabi dan tak ikut dengan cara Allah, dia pemerontak bagi imi, dia lawan bagi imi, dia tak berjaya. Kebanyakan sikit sangat yang berjaya. Kenapa? Boleh kata qallama ra'aina minhum man najaha, sedikit sangat kami nampak daripada golongan yang berjaya. Ilat pada qallama li anna sunnatal mustafa. Tak molek ilak pada qallama. Kenapa boleh sikit mereka yang berjaya? Li'anna sunnatal mustafa, kerana bosa jalan ni dan pula sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sunnatal mustafa, kerana bosa jalan ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni al-mustafa Nabi kita lah. Hiya sunnatul mustafa, jalan ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nurul ladzi yastadi'u bihi kullu muslimin, ialah satu cahaya, satu pelita, satu cuaca, satu perkara yang menjilat. Tak molek. An-nur ialah satu cahaya, satu pelita, allazi yastadi'u bihi, yang boleh mencerahkan dengan dia, dengan allazi, boleh cerahlah dengan nur Nabi ni, dengan jalannya Nabi ni, kullu muslimin, oleh tiap-tiap orang Islam. Dengan sebab cahaya Nabi, orang panggil jalannya Nabi ni, orang panggil cahaya dah. Mana semaya Jumaat, orang panggil jalan Nabi. Bersugi, jalan Nabi. Maka kita saat ni duduk, saat ni telah semaya, sunnah Nabi. Maka kecek tak derah, sunnah Nabi. Makan saat ni boleh menyatak, sunnah Nabi. Makan bismillahi wa ala barakatillah, sunnah Nabi. Maka orang jalan dengan sunnah Nabi, orang ikut dengan sunnah Nabi. Maka masalah khalifah ni satu sunnatul Rasulillah. Latih khalifah selepas pada Nabi, nabat tu Nabi kata wa addu bin nawajizi al khulafa'ir rasyidin, mempegang dengan jalan yang bagi khulafa'ur rasyidin, itu orang panggil cara-cara Nabi. Maka orang pegang dengan cara Nabi, ia adalah pelita, adalah cuaca, adalah cahaya yang pimpinkan bagi dia. Sebab dia kata an-nurul lazi yastadi'u bihi kullu muslimin, wa hiya, dan ia sunnatul mustafa ni, jalan bagi Nabi ni, qad harumatil khuruju, sesungguh tertegahlah ia. Dah. Summa gabana wahia, dan ia sunnatul Rasulillah ataupun sunnatul Mustafa ni, qad harumatil khuruj, sesungguh tertegahlah al khurujuna, oleh keluar. Sesungguh diharamkan keluar, ditegahkan akan keluar. Dah, jangan. Qad harumat, sesungguh tertegahlah ia sunnatul Mustafa al khuruja, akan keluar.
Sesungguh menegahlah jalan Mustafa ni akan terbaik, akan keluar. Kita nak terbaik daripada cara Nabi, maka ditegah macam ni. Qad harumat, sesungguh menegahlah ia sunnatul Mustafa al-khuruja. Kita nak keluar, kita nak terbaik, nak keluar daripadanya, maka itu ditegah. Tegah ni tahriman syadidan, sebagai tegah yang bersangat-sangat. Makna tegah sungguh lah. Tegah yang bersangat-sangat dah. Jadi Allah Ta'ala larang kita nak tubik dan kita nak keluar daripada cara Nabi dan pula sunnah Nabi sebagai tegah yang bersangat-sangat. Lagi pula tegah makhafata tafriqil muslimin, kerana takut jadi berpecah dan berpecah oleh orang-orang Islam. Siapa dia yang tubik daripada cara Nabi, orang tu keluar daripada jalan Nabi, makna katanya takutnya orang tu akan jadi kau pecah. Bukan jadi kau rapat dak, bukan jadi kau bersatu dak, jadi kau pecah, jadi kau cari, jadi kau orang panggil, jadi masalah di antara orang-orang Islam. Lagi pula wa tashtiti kalimatihim, kerana takut tak jadi bersatu kelimah-kelimah mereka itu tu. Wa tashti asamana koci, yakni tak jadi bersatu. Wa tashtiti kalimatihim, kerana takut tak jadi berkoci, yakni tak jadi bersatu oleh kelimah bagi mereka itu, kelimah bagi al-muslimin. Sekat tu dulu hari ni wajibatul imami. Sekadar tu dulu insya-Allah. Semula pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ia kata masalahnya ahkam tu sab'atun. Hukum-hukum tu ada 7. Maka 7 tu ialah mura'at ma'rifatul ahkam, ialah mengenalikan akan hukum-hukum. Maka mengetahuikan hukum-hukum itu diitlakkan dengan makna katanya ilmu usul fiqh. Adapun murad kali kita nak kepada fiqh, yakni kita mengetahuikan juzuk-juzuk bagi hukum itu. Maka murad dengan juzuk-juzuk bagi hukum tu ialah dikatakan muta'allaq bagi bagi hukum-hukum yang dikatakan usul fiqh. Jadi hukum mari kata wajib. Maka juz'iyat dia, perkara-perkara yang bergantung di bawah kata wajib tu kan. Kita tak semaya. Kita kata masalahnya puasa, kita kata masalahnya zakat. Tu juz'iyat dia, juz'iyat bagi masalah hukum kata wajib tu. Lagi. Wal ahkamus syar'iyyatu, dan bermula segala hukum-hukum syarak ni, hukum-hukum syarak ni khamsatun, ialah ada 5. Hukum syarak saat ni tu ada 5. Dulu kata 7, lepas pada tu kata 5. Tengok lagi. Ni orang panggil khilaf lah pada sebut tu. Pada kata suponing lah. Kita terukun semayah kita tahu tu 13. Kalau kita tengok dalam kitab Mujairimi dia kata 18. Tu orang panggil khilaf di segi orang panggil yang menyebutilah oleh ulama dia tambah gapo dia. Tengok sini. Wal ahkamu, dan bermula segala hukum-hukum asy-syar'iyyatu, yang bahasa syarak. Hak kita katanya al-fiqhu ma'rifatul ahkami, makrifahkan segala hukum-hukum, yakni makrifah segala juzuk-juzuk bagi hukum tu. Hukum syarak ni khamsatun, ialah ada 5. Kata sini 5. Tengok. Ia al-ahkamu syar'iyyah, ataupun khamsatun ni al-ijabu, yang pertama ijab. Yakni wajib. Ijabu yakni wajib pasti. Pertama hukum syarat tu pasti wajib. Wajib semaya, wajib puasa, wajib keluar zakat, wajib apa lagi? Wajib buat baik pada dua ibu bapa, wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Hukum syarat lah kata. Wan nadbu, dan sunat ya bagi dengan musdah. Dulu dengan al-wajibu. Wajibu tu dikatakan muta'allaq bagi hukum syarak ataupun tempat gantung hukum syarak. Perkara yang wajib. Mana perkara wajib? Semaya. Mana perkara yang haram? Kalau kita kata masalahnya, kita kata sedekah masalah. Al-ijab ya dengan musdah. Musdah ni dikatakan kena pada hukum syarak betul-betul ni. Kalau pergi al-wajib sepuaning ya. Supaya kita kecek hukum akal. Sebut kata wujub pasti. Diri kepastian.
makna tu dikatakan hukum akal. Sebut kata al-wajib, yang wajib, yang bersifatlah ia dengan kata wajib. Siapa dia? Allah. Maka diri Allah, diri Allah ni orang panggil tepat gantung hukum akal. Sebab ni diri hukum akal ialah kena kepada wujud. Maka temu ta'alaq dapat gantung hukum akal ialah diri zat Allah. Supaya sini al-ijab ialah kena pada hukum syarak. Mana al-wajib ialah muta'alaq hukum syarak. Gapo tepat gantung hukum syarak? Yakni wajib wak semaya. Wajib wak ialah puasa. Orang panggil tepat gantung dan tamat bagi hukum syarak. Wan nadbu dan sunat, wal ibahatu dan pula harus. Harus. Pasal gitu, nadbu sunat, wal ibahatu harus, wal karahatu dan makruh, wat tahrimu dah haram. Tengok. Waja'alahu ataupun waja'luhu dan menjadilah ia dan menjadinya musannif al-ahkama ay al-ahkam syar'iyyata. Musannif menjadi hukum syarak saat itu sab'at istilahil lahu, akan 7 baginya, 7 istilah, 7 sebulat suara baginya, bagi musannif. Tengok dulu. Wallazi alaihil jumhuru annal ahkama khamsatun la sab'atun kama zakarna. Tengok. Wallazi dan bermula perkata wallazi dan bermula perkara dan yang yani wal qaulul ladzi dan bermula perkata zahaba alaihi yang telah menjalani, alaihi ay alal allazi. Itu wallazi ay wal qaulul ladzi zahaba wa jara alaihi, telah menjalani dan pula memperlaku ke atasnya al-jumhuru, oleh yang ramai daripada jumhur ulama-ulama. Ayat ramai daripada ulama-ulama fiqh, dari pula ulama mutakalliminya, ayat ramai daripada ulama-ulama ada annal ahkama, ialah bahawa segala hukum-hukum syarak. Tengok lu, khamsatun ialah ada 5, la sab'atun ialah bukan 7 semacam musannif kita royak. Kama zakarnaha, seperti barang yang kami sebut akan dia, akan gawa kaunal ahkami khamsatah. Keadaan hukum saat ni tu jatuh bit 5. Jadi musannif kita bagi hukum syarak 7. Mana musannif bagi dulu? Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahzuru wal makruh was sahih wal batil 7. Tapi jumhur ulama ia kata 5 saja hukum syarak. Lagi. Kenapa boleh kata hukum syarak tu terbahagi, membahagi oleh ulama-ulama jumhur yang ramai daripada ulama dia kata 5? Li'anna sahiha, kerana puasa perkata yang sahih, imma wajibun au ghairuh, imma wajib ataupun lainnya lain pada wajib, wal batil dan perkara yang batil saat ni. Li'anna sahih imma wajibun au ghairuh, wal batilu perkara yang batil ni dakhilun, masuklah ia. Hak sahih tu emo wajib, emo lain pada wajib, hak tu orang panggil sahih. Kama dia wal batil dan perkara yang batil, perkara yang tak pakai pelesu ni, perkara yang punah, yang pasik ni. Wal batilu perkara yang batil, perkara yang batal, perkara yang bohong, perkara yang pelesu ni dakhilun, masuklah ia fil mahzuri, di dalam perkara yang haram. Baik tak? Perkara batil ia kira masuk dalam benda yang haram dah. Ataupun perkara sahih ia masuk dalam benda wajib dah. Gitu. Wa ja'ala ba'duhum, tengok lagi, dan telah menjadi oleh setengah daripada ulama mereka itu. Wa ja'ala ba'duhum ay ba'dul fuqaha, ataupun setengah menjadi kan ni. Wa ja'ala ba'duhum dan telah menjadi oleh setengah mereka itu. Setengah daripada al-fuqaha ataupun al-jumhurnya menjadi katananya al-ahkama, akan bawa segala hukum-hukum syarak ni tis'atan, ialah tu bismillah. Jadi hak musannif kita bilang hukum syarak 7. Dan jumhur ulama dan setengah ulama fuqaha ia bilangnya 5. Kemudian perkara yang sahih masuklah wajib, perkara yang batil masuklah haram. Dan setengah daripada ulama fiqh
ataupun setengah daripada ulama-ulama, ia bagi hukum syarak tu baik pada 9. Dia tambahkan mana? Wazada, dan telah menambahlah ia ba'duhum, gawa dia ar-rukhsata, makna rukhsah. Apa rukhsah? Supaya kita sapi hak semaya pak kita boleh buatnya 2. Tu orang panggil rukhsah. Tu hewi kemudahan pada kita. Seperti boleh kita makankan binatang yang mampu, boleh. Rukhsah. Wal azimata, dan tambahkan azimah. Ketetapan azimah. Mana azimah? Asal kita semaya pak, maka ketika kita tak musafir, maka kena semaya pak lah. Wahuma, dan kedua-dua ni ar-rukhsatu wal azimah raji'ani, terpulanglah kedua-duanya ilal ahkamil khamsati, klik kepada hukum-hukum 5 tu lah. Aidan ay kama gapa ja'ala ba'duhum al ahkam sab'atan. Tengok. Kemudian masalah hukum syarak. Tengok hukum syarak, bukan hukum akal. Hukum syarak, hukum adat lain. Hukum syarak lain, hukum akal lain. Lain-lain berlaku. Hukum akal dengan hukum adat lain. Hukum adat dengan hukum akal lain. Hukum syarak dengan hukum akal pun lain. Maka hukum syarak, yakni undang-undang Allah yang turun mari kepada Nabi SAW. Kemudian syarik hakikatan ialah Allah, syarik majazan ialah Nabi SAW. Ini syarak, yakni undang-undang Allah. Dia panggil tuai syarak, siapa dia? Syarik hakikatan. Syarik ni tuai agama. Tuai agama, ada tuai agama. Tuai agama pada hakikat siapa dia? Pada sunguti. Tak ada penyedak pada sunguti. Pada hakikat ialah Allahu Ta'ala. Ini tuai agama hak sunguti. Satu orang panggil syarik hakikatan. Dan syarik orang panggil apa dia? Tuai agama juga, tapi di atas jalan penyel. Tuai agama di atas jalan penyel, yakni pada majaz, yakni penyemeh. Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Ialah tuai agama hak majazi, yakni di atas jalan penyel, ialah kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa dia yang buatkan undang-undang ini? Orang buat konun ini wa unik ialah Allah. Maka Tuhan catat dan Tuhan buat unik-unik. Maka Tuhan sebut dan Tuhan royak dalam Quran 30 juzuk. Kemudian hukum syarak ni makrifatu. Ia kata pala tajuknya ma'al fiqhu ma'rifatul ahkam. Ialah kita mengenalkan segala hukum-hukum. Sebab kata mengenalkan segala hukum, ini usul fiqh. Hukum apa? Hukum wajib, usul fiqh. Hukum apa? Hukum haram, hukum usul fiqh. Hukum sunat, usul fiqh. Hak ni duk cara tapak syarak. Maka apabila duk cara tapak syarak, asal syarak, humi syarak, hak tu orang panggil hak bersangkut dengan ilmu usul fiqh. Adapun asy-syar'iyyah allati tariqah ni haqiqatul fiqhi. Hakikat fiqh ni ma'rifatu juz'iyyatiha, yakni kita mengenalkan segala juzuk-juzuk bagi hukum tu. Muta'allaqatul ahkam. Muta'allaqatil ahkam, yakni kita tahu dan kita mengenali dan kita mendapati segala perkara-perkara hak duk bergantung dengan hukum. Hukum wajib. Wajib syarak. Gapo atik weh wajib syarak? Semaya. Gapo atik wajib syarak hak bergantung wajib syarak? Puasa. Gapo atik wajib hak masalah hak bergantung dengan syarak? Ialah wajib syarak saat itu semaya, puasa dan taat ke ibu bapa, taat ke Allah, taat ke Rasul. Itu orang panggil juz'iyat. Perkara-perkara yang duk bertambah dan bergantung bersangkut pak dengan hukum syarak. Hukum syarak mari sepala ya. Wajibun. Tengok. Kita pun kata hukum syarak ni wajib. Hak ni dia panggil muta'allaq hukum syarak. Kalau yang wajib, ataupun kita tahu wujud ni hak nak sengutinya, ni hukum syarak sungguhnya pasti. Mari hukum syarak pasti. Pasti ke? Pasti semaya. Pasti apa? Pasti puasa. Pasti apa? Pasti taat ibu bapa. Pasti apa? Pasti taat ke Allah. Maka kita tahu pasti, maka perkara yang bergantung dengan pasti ke? Semaya wajib tak? Wajib. Puasa wajib tak? Wajib. Taat kita wajib tak? Wajib. Tengok. Maka termasuk di bawah dia ni. Hukum ni orang panggil hukum syar'i. Kita tahu ni hukum syarak ni. Ni dikatakan hukum syarak. Dikata usul fiqh, asal tapak bagi syarak. Kemudian juz'iyat dia, perkara-perkara yang masuk di bawah dia.
ataupun juzuk-juzuk dia. Gawa salah. Ni dia panggil muta'allaq dia ni. Gawa lagi taatullah. Taat kita wajib tak? Wajib. Taatur rasul wajib tak? Wajib. Taatu gawa al-walidain. Taat dua ibu bapa wajib tak? Wajib. Taatu gawa taatu syuyuh wajib tak? Wajib. Ada taatul amir wajib tak? Wajib. Maka hukum Aisyah ya wajibun, tapi juz'iyat dia banyak. Siapa beribu-ribu, beratus-ratus masuk dalam kata wajibun. Wajibun mari satu kalimah wajib, ini usul fiqh. Maka juz'iyat di bawah itu namanya fiqh. Masalah tu masalah semaya, masalah puasa, masalah taat ke Allah, masalah taat ke Rasul, masalah taat dua ibu bapa, masalah taat tu taat pada pemimpin, semua ini juz'iyat bagi hukum syarak. Hukum tu betul ya? Tengok. Kemudiannya, tengok. Tengok kita tu. Tengok as-salah masalan. Amin. Nanya nak bangun di. As-saumu as-salah as-saumu namanya muta'allaqul ahkam. Maka ahkam itu dikatakan usul-usul dan pokok-pokok bagi syarak. Dan pelak fiqh masalah hak timbul daripada hukum tu. Wajib timbul ya gantung apa? Wajib duk tamat dengan apa? Tamat dengan semaya. Wajib tamat dengan apa? Tamat dengan puasa. Wajib tamat dengan tamat dengan puasa. Puasa tu hukum fiqh. Diri wajib tu hukum syarak. Faham tak? Lembu. Lembu ni tamat mana? Tamat di nyaceh. Tali tu orang panggil penamatan bagi ilmu. Tamat di cie. Tamat di rasau. Tamat di pokok kayu. Tamat di cie sejai. Tamat di cie ponok. Diri tamat. Juz'iyat dia tu orang panggil tubik. Boleh nak tamat lah kau? Tak nak. Tali tu duk bergantung dengan lembu. Lembu kita tahu kata hukum syarak masalah. Kita tahu hukum syarak. Maka diri tali tu duk tamat mana? Tamat di cie ponok. Tamat di cie pau, tamat di pamuk teh. Tu dia panggil juz'iyat dia. Faham? Tu dia panggil hukum fiqh. Hukum fiqh. Pak negara tu bangun di. Pak negara asal negara ngudi dah. Ngudi. Dan pula al-ahkam. Wa ja'alal musannifu annal ahkama sab'atun. Maka musannif kita membagi fadli bangun diri. Annal ahkama sab'atun, menjadi musannif hukum-hukum syarak, yakni usul fiqh sab'atun. Wajib. Ni wajib ni bila dengar ni orang panggil diri muta'allaq ni, dia sebut wajib tak apalah, kita bahas hukum. Al-wajib ni muta'allaq bagi hukum syarak. Wajib apa perkara yang wajib? Gapo perkara wajib? Semaya. Gapo perkara wajib? Puasa. Yang wajib. Adapun diri hukum syarak sungguhnya diri wujub, diri musdar tu. Musdar tu orang panggil syarak. Diri muta'allaq dia panggil al-wajib. Tengok dulu. Tapi bila dulu? Musannif bila tujuh. Wajib, mandub, mubahah, makruh, mahzur, as-sahih, al-batil. Berarti mulai. Wajib diri muta'allaq hukum syarak. Mana hukum syarak sungguh diri pasti. Pasti apa? Pastian semaya. Pasti apa? Pasti puasa. Lepas tu sunat rawatib. Sunat apa? Sunat isyraq. Tu dia panggil diri masalah hukum syarak ialah an-nadbu. Maka masalah mandub ini muta'allaq bagi hukum syarak. Waja'ala ba'dhum. Ambil kita anak fadli. Dan telah menjadi setengah mereka itu al-fuqaha ataupun daripada ulama khamsatan, dia jadi 5. Dia kata hukum syarak tu 5 ya weh, la sab'atan bukan 7. Wallazi jara alaihi al-jumhur annal ahkam khamsah. Mana ijab. Ni hukum syarak ni. Ni diri hukum syarak dah ni. Ni diri hukum syarak, sebab ya ibarat dengan musdahatullah ni. An-nadbu, lagi pula al-ibahatu, al-karahatu wa tahrim. Ada pun masalah diri as-sahih, dia masuk di dalam wajib. Ada pun diri bagi al-batil, dia masuk di dalam kata apa? Dalam kata perkara-perkara al-mahzur ataupun perkara yang haram. Dan setengah ulama yang bagi hukum syarak ni tubik kepada 9. Ya tambah apa? Ar-rukhsata wal azimata. Tambah bawah ni lagi. Wajib, mandub, mubahah, makruh, mahzur, as-sahih, al-batil. Yang ke-8 ar-rukhsata, yang ke-9 al-azimata. Wa majmu'uha
Apa? Tis'atun 9. Nah, 9 Syarif bangun dia dah. Sekadar tu dulu. Makna kata setengah ulama bagi dia tu 7. Setengah ulama bagi dia tu saat ni 5. Dan setengah ulama tu bagi masalahnya hukum syarat tu baik kepada 9. Itu di atas takwil masing-masing dah. Takwil bagi ulama masing-masing. Qadar tu dulu.